Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan menyampaikan sebuah dokumentari pendek tentang salah satu dasar utama kerajaan Malaysia, iaitu Plan Integriti Nasional atau PIN. Dalam dokumentari ini, kami akan membincangkan tentang latar belakang, objektif, strategi pelaksanaan Plan Tindakan Integriti, isu semasa berkenaan Plan Integriti Nasional, pencapaian yang diperolehi dan refleksi dari setiap ahli kumpulan. Sebelum itu, mari kita kenal ahli kumpulan saya. Pelan Integriti Nasional digubal dengan merangkumi semangat dan prinsip Perlembagaan Persekutuan. Hakikatnya, kehidupan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama adalah suatu kurniaan dan kelebihan untuk dimanfaatkan. Pelan Integriti Nasional juga menyerap falsafah dan prinsip rukun negara, iaitu membina masyarakat yang bersatu padu, adil, demokratik, liberal dan progresif serta berpegang teguh pada 5 prinsip rukun negara. Pelan Integriti Nasional turut dibimbing oleh falsafah dan cabaran Wawasan 2020 ke arah mewujudkan sebuah negara maju menurut acuan sendiri menjelang tahun 2020. Sebagai sebuah pelan yang lahir selaras dengan aspirasi rakyat dan dilaksanakan untuk kesejahteraan mereka, Pelan Integriti Nasional mencerminkan ciri-ciri khusus masyarakat dan negara Malaysia. Di samping itu, Pelan Integriti Nasional mengambil kira perkembangan antarabangsa, pengalaman negara-negara lain serta impak arus globalisasi. Ringkasnya, Pelan Integriti Nasional adalah kesinambungan dan penterjemahan falsafah, prinsip dan matlamat yang hendak dicapai dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara serta beberapa dasar strategi sebelum ini, di samping mengambil kira pelbagai perkembangan dan cabaran-cabaran baru. Pelan Integriti Nasional ini dilancarkan selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020, iaitu membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Seterusnya, Pelan Integriti Nasional ini adalah satu plan atau rancangan yang dirancang serta dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk etika dan integriti dalam semua lapisan masyarakat. Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan pelaksanaan apa jua program serta matlamat dapat dicapai dengan baik dan beretika. Akhir sekali, skop dan konsep yang dibawa oleh Pelan Integriti Nasional ini kelihatannya lebih menyeluruh dan holistik dalam memberi panduan kepada setiap komponen masyarakat untuk membudayakan integriti. Objektif umum Pelan Integriti Nasional ialah untuk merealisasikan hasrat Wawasan 2020, iaitu menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri dengan membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan, kerohanian yang utuh ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.
Objektif khusus Pelan Integriti Nasional adalah yang pertama, memberi hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu, berharmoni, berintegriti, bermoral dan beretika. Yang kedua, meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya integriti menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang. Yang ketiga, menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti. Yang keempat, menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dalam negara dan peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke-21, khususnya cabaran globalisasi dengan lebih berkesan. Seterusnya, kami akan membincangkan tentang strategi langkah dalam mencapai matlamat dasar Pelan Integriti Nasional. Strategi yang pertama, pelaksanaan agenda integriti untuk institusi keluarga, iaitu pembangunan keluarga dan insan berintegriti melalui pembinaan keluarga bahagia. Kedua, peningkatan integriti dalam pengurusan kesihatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, pemantapan nilai-nilai murni sebagai asas pembentukan identiti. Strategi yang kedua, pelaksanaan agenda integriti untuk komuniti. Yang pertama, mengukuhkan nilai-nilai murni kejiranan dan komuniti, pemantapan pertubuhan dan institusi asas dalam komuniti, dan pengukuhan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum serta kesedaran mengenai pemulihan alam sekitar. Strategi yang ketiga, pelaksanaan agenda integriti untuk masyarakat sivil. Peningkatan masyarakat sivil badan bukan pekerjaan, iaitu badan pekerjaan. Peningkatan sumbangan badan pekerjaan kepada usaha pemantapan integriti. 3. Pengukuhan dan kerjasama antara badan bukan kerajaan dan swasta untuk pemantapan integriti. Yang keempat, pelaksanaan agenda integriti untuk institusi sosio budaya. Yang pertama, pembinaan insan yang berintegriti dalam persekitaran sosio budaya yang berintegriti. Yang kedua, peningkatan integriti dalam pengurusan kesihatan jasmani dan rohani. Yang terakhir, pemantapan nilai-nilai murni, perpaduan dan pembentukan identiti warga negara. Strategi kelima pula, pelaksanaan agenda integriti untuk institusi agama. Yang pertama, peningkatan kerjasama, persefahaman dan saling menghormati antara penganut pelbagai agama. Kedua, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai murni ajaran agama. Dan akhirnya, peningkatan penghayatan dan pengalaman ajaran agama Islam sebagai agama kemajuan. Keenam, strategi keenam, pelaksanaan agenda integriti untuk institusi ekonomi pula. Yang pertama, pemantapan integriti sektor korporat. Kedua, peningkatan komitmen sektor korporat terhadap tanggungjawab sosial. Ketiga, pengembangan dan pengukuhan budaya niaga yang beretika. Dan akhirnya keempat, pengukuhan perpaduan antara kumpulan etnik dan antara wilayah melalui aktiviti ekonomi. Strategi ketujuh ialah pelaksanaan agenda integriti untuk institusi politik. Yang pertama, mengekalkan keluruhan perlembagaan dalam sistem politik negara. Yang kedua, mengekalkan kedaulatan dan meningkatkan keutuhan institusi parlimen sebagai institusi pengubal undang-undang yang luhur. Yang ketiga, pengalaman politik yang berintegriti serta pengembangan budaya politik yang sihat, beretika, matang, demokratik dan mengikut acuan sendiri. Strategi yang ke-8 ialah pelaksanaan agenda integriti untuk institusi pentadbiran. Yang pertama, pemantapan prinsip keterusan, pertanggungjawaban dan takdir urus yang terbaik. Dan yang terakhir ialah peningkatan integriti jentera pentadbiran awam. Pencapaian yang diperoleh melalui dasar Pelan Integriti ini adalah ia dapat mengukuhkan institusi masyarakat. Hal ini kerana kerajaan telah mengambil langkah yang mana setiap individu yang melanjutkan pelajaran ke universiti wajib mempelajari satu modul berkaitan integriti agar mereka faham akan pentingan nilai ini di dalam hidup mereka.
perkara ini juga dapat melahirkan seorang profesional yang mempunyai nilai integriti di dalam diri mereka. Seterusnya, Pelan Integriti Nasional ini juga telah memantapkan institusi keluarga di Malaysia ini. Dengan pengenalan Pelan Integriti Nasional, setiap ahli keluarga telah menyedari tentang nilai integriti yang perlu diterapkan bersama seisi keluarga sewaktu bersama. Yang terakhir, Pelan Integriti Nasional ini juga telah berjaya mengurangkan gejala rasuah dan penyalahgunaan kuasa dengan adanya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM yang telah ditubuhkan pada tahun 2009 sempena dengan revolusi daripada Convention Integrity National. Badan ini bertujuan untuk menyiasat segala kegiatan rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa di Malaysia. Mengenai isu semasa Plan Integriti Nasional, yang pertama, Plan Integriti Nasional telah menyumbang pelbagai impak terhadap unsur rasuah. Maka demi meningkatkan integriti terhadap rasuah, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan Pelan Anti Rasuah Nasional (ACP) sebagai peringatan dan amaran kepada semua pemimpin sekarang dan masa depan bahawa Malaysia dan rakyatnya tidak menerima amalan rasuah. NACP bertemakan memecah rantai rasuah dan juga bagi gantikan Pelan Integriti Nasional PIN seperti yang telah diputuskan Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah. Yang kedua, pelaksanaan Pelan Integriti Nasional telah berjaya mengawal serta mengurangkan aktiviti penyalahguna media sosial. Oleh demikian, langkah-langkah pengkemaskinian yang penambah baik undang-undang berkaitan penyalahgunaan media sosial akan dijalankan secara berterusan bagi memastikan peruntukan undang-undang terbabit terus kekalkan relevan. Yang ketiga dan akhirnya, isu semasa membincangkan tentang Pelan Anti Rasuah Nasional akan digubalkan. Hal ini membolehkan isu-isu tadbir urus integriti dan anti rasuah ditangani secara menyeluruh. Ketua Pengarah Pusat Governance Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC Tan Sri Abu Kasim Muhammad berkata NACP akan menggantikan Pelan Integriti Nasional yang memangnya tiba masa untuk disemak semula. Secara konklusinya, kita dapat tahu perpaduan di integrasi nasional adalah satu perkara penting bagi sesebuah negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Oleh yang demikian, semua rakyat harus bersama-sama memainkan peranan dalam meningkatkan perpaduan untuk membina sebuah bangsa yang terdiri dari rakyat yang berbilang kaum yang hidup bersatu padu serta aman, sentosa, kerajaan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu bijak dalam menentukan hala tuju dan dasar sesebuah negara untuk mewujudkan perpaduan di dalam sesebuah negara serta integrasi nasional amat penting bagi pembangunan sesebuah negara ke arah global dan dikenali di mata dunia. Seterusnya, program-program yang telah dirancangkan dan dilaksanakan oleh kerajaan telah digaji oleh golongan pakar sebelum dilancarkan. Bersesuaian atau tidak dasar-dasar atau program-program yang dilancarkan bukan sahaja berbantu kepada peranan kerajaan, tetapi juga bergantung kepada sikap individu atau rakyat itu sendiri. Keadaan ini menunjuk bahawa kepentingan dan semangat perpaduan dan integrasi nasional perlu dipupuk sejak dari kecil. Oleh itu, segala bentuk dan cara program-program yang telah dilaksanakan dan dilancarkan oleh kerajaan adalah dengan tujuan dan arah yang sama, iaitu untuk kepentingan negara. Program dan rancangan yang dilaksanakan oleh kerajaan dilihat banyak memberi kesan kepada negara melalui program belia, beranding sekolah wawasan dan Pelan Integriti Nasional. Namun begitu, individu dan masyarakat perlu memberikan sokong sepenuhnya terhadap program dan pelaksanaan.
yang telah dan yang akan dilancarkan oleh pihak kerajaan selagi ia yang tidak menjejaskan negara. Ini kerana jantung bangun sebuah negara bergantung kepada semangat perpaduan dan integrasi yang ada di dalam diri masyarakat. Refleksi yang saya boleh kemukakan adalah berdasarkan isu-isu semasa yang saya dapat bentangkan. Pihak yang berkuasa telah mengambil masa yang panjang untuk membentukkan sebuah tindakan terhadap rasuah dan penyalahguna sosial media. Benar bahawa SPRM ditubuh untuk menentang rasuah sebagai Pelan Integriti Nasional. Malah nasib sudah menjadi bubur. Selain itu, pihak GIACC perlu mencari kesalahan semua kementerian dengan membuat survey atau membuka peti aduan untuk rakyat kemukakan aduan mereka dan bukan membuat siasatan secara dalaman. Hal ini akan membongkarkan kelemahan kementerian dengan terlebih lanjut demi penambahbaikan sistem kementerian. Selain itu, refleksi yang saya dapat pula daripada kajian kes ini adalah walaupun kerajaan telah menubuhkan SPRM, tetapi gejala rasuah dan penyalahgunaan kuasa masih lagi tidak dapat dibendung. Dari sini kita dapat melihat bahawa SPRM mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan masalah dan juga ada di antara pegawai SPRM yang menerima rasuah menyebabkan SPRM sendiri tidak jujur dalam menjalankan tugas. Terdapat beberapa objektif di dalam Pelan Integriti Nasional yang masih belum dicapai oleh negara seperti masalah perpaduan antara kaum. Tidak dinafikan, peranan memupuk perpaduan semakin mencabar dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Rakyat tidak ada masa untuk bergaul sama masyarakat. Sebaliknya, lebih mesra dengan grup WhatsApp atau media sosial lain. Banyak perkara sensitif yang menyentuh agama dan kaum begitu mudah dizahirkan dalam laman sosial, sama ada tulisan, kata-kata, lakaran, lukisan dan simbol. Tindakan golongan batu api ini amat berbahaya, umpama membaling bola api kepada khalayak. Ingatlah, jika rakyat saling menghormati dan tahu batas-batas sensitif agama, budaya dan kaum, maka perpaduan dapat diperkukuhkan. Justru elaklah sesuatu yang boleh menggurus perasaan anda atau menimbulkan kemarahan orang lain. Siapapun kita, jagalah adab budaya. Ya Haji, apakah refleksi atau pandangan awak terhadap di Pelan Integriti Nasional? Bagi saya, refleksi atau pandangan Pelan Integriti Nasional ini membawa kepada banyak kebaikan. Antaranya, yang pertama, pelan ini dapat mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Yang kedua, dapat meningkatkan kecakapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengurangkan birokrasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan. Dan akhir sekali, dapat meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. Apa pendapat awak pula? Saya apabila seseorang benar-benar menahami kerajaan, tempatan percanggahan antara masyarakat akan kekurangan dan sebagainya. Contoh rakyat tidak lagi akan mempersonalkan tugas-tugas menteri di Malaysia menjadi raja-raja dan juga yang diperlukan orang.